Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa cerita semua? Ada kita pakai TikTok ni makin popular lah. So siap kena banyak cakap dan dengar, interaksi sihat. Ya, apa pandangan anda? Kita kena tukar-tukar fikiran ni tuan-puan. Masalah kita ni sekarang tak banyak berinteraksi dengan sihat sesama sahabat-sahabat, sesama orang-orang kita. Itu yang saya dapatilah formula untuk kita ada kesefahaman, ialah kita selalu berinteraksi dengan orang lah, selalu bercakap. Allah jadikan kita makhluk sosial lah. Haiwan pun tak tahulah, kita tak tahu haiwan macam mana cakap kan, tapi kita makhluk ni bila kita campur dengan orang, kita ilmu lah. Bila saya memeluk Islam ni, sebahagian besar ilmu saya datang mencampur dengan orang, campur dengan tok guru, orang alim, tabligh saya pergi, Arkam saya pergi, Abim pun saya pergi, Perkim saya jadi sukarelawan. Kita semua nak baik, kita manusia ni semua nak buat dakwah. Kalau boleh kan, kita nak jadi orang baik, bersedekah. Tak ada orang nak jadi jahat lah. Kita kena sangka baik juga terhadap semua orang. Okay? Kita kena bersama-sama membina negara kita. Kita semua kena usaha. Yang malas ni, mengikut psikologi, tak ada orang malas tau. Sebenarnya orang malas ni kerana dia tak ada benda untuk mencabar dia. Kadang saya pun pernah malas. Allah, tak ada cabaran lah hidup saya. Apa nak buat, benda sama je kan. Jadi akhirnya saya Allah berikan. Kita doa dengan Allah kan, kita sabar kan, Allah berikan cabaran. Sekarang saya kerja dengan negara China lah. Waalaikumsalam. Dekat kebun lagi ke? Kebun. Tadi saya grounding, saya pergi. Ni saya duduk presin 8, tak boleh berkebun. Dulu Mahathir rancang ni, dia tak ada pagar tau, rumah-rumah ni semua. Tapi orang tak ada tembok. Boleh jalan masuk aja. Ni kira Amerika punya style lah. Boleh berkebun, tapi mana ada masa saya nak tanya. Tapi siapa nak berkebun sini boleh? Tak banyak lah. Saya pun tengok boleh kebun ke. Saya mungkin pergi Kelantan lah ya. Pasir Mas lah. Sana siapa tu? Mak Din Yaakob. Orang parti Islam. Kenapa Pak Din pangkal parti PAH? Dia jawab apa? Nanti esok kelok kita di Padang Mahsyar, Allah tanya kita, mu pangkal mana? Hamba boleh jawab lah. Demo jawab dah kan. Hamba pangkal parti Islam. Selesai lah dia kata. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ni orang semua bagi love semua. Terima kasih ya. Sams Murad, karikatur. Apa lagi soalan? Jadi saya nak ni belajar marketing sunnah, macam mana dapat. Ini soalan bagus. Kerana kata-kata ni marketing, yang pengeluar kita ni yang rugi. Ya, kita mesti ada supply chain tau. Supply chain bermakna rantaian pembekalan. Jadi suka tak suka kita kena baca dan kita campur orang. Campur kata Cina. Pergi hantar anak pergi sekolah Cina, campur lah. Taiko lah. Mai hok lah. Saya mau belajar lu punya kungfu lah. Lepas tu belajar lah. Orang Cina ada yang baik, yang nak ajar orang kita. Banyak sejarah. Banyak peristiwa. P. Ramlee pun, dia dibantu oleh Tauke Cina, Run Shaw. Menurut cerita lah kan. Marketing sunnah. Saya tak suka guna perkataan sunnah lah. Terlalu ditunggang tau. Saya lebih suka guna perkataan fitrah. Kerana fitrah manusia ini, kita ni adalah, selamat pagi Norman, Harry. Fitrah kita ni, contoh kahwin ini sensitif ni. Orang kata poligami, saya tak panggil poligami, saya panggil pembangunan rumah. Kerana tujuan kahwin untuk zuriat. Yang love ini semua ilusi lah. Tapi tak apa. Jadi orang kata sunnah kahwin 4. Tak, sunnah kahwin 13. Nabi kahwin 13 kali. Pada satu ketika 9 ke 11.
Dan dia kahwin ramai janda, dia kahwin untuk politik, untuk satukan kaum. Itu sunnah. Tapi kahwin lebih bukan sunnah. Kahwin lebih fitrah. Sekarang ramai Cina yang baik muncul sekarang. Alhamdulillah. Cina. Saya cakaplah semua kaum baik. 99% orang baik. Tak sepatut ada polis. Rakyat jadi polis. Guru sufi saya beritahu, tidak ada polis dalam Islam. Tidak ada tentera dalam Islam. Umatlah tentera. Kalau siapa cabar kita, katakan Singapura, kita tak payah pakai tentera lah. Kita apek ni, General Apek Sunza ni, sendiri, sembarang sana. Kita pakai drone ke apa ke, mampu Singapura lah. Siapa nak cabar kita? Waalaikumsalam. Gelaran penyondol. Siapa ni penyondol ni? Kita sondol dia, campak dia masuk laut. Orang-orang yang tak baik ni, pertama kita bagi keadilan, kita bagi dia hak pertahankan diri. Ya. Contoh macam kes 47. Saya kenal Zahid tau. Datuk Zahid Amidi. Tapi tak boleh lah. Kalau saya 47. Saya kenal Zahid tau. Datuk Zahid Amidi. Tapi tak boleh lah. Kalau saya lah PM27. Saya kenal Zahid tau. Datuk Zahid Amidi. Tapi tak boleh lah. Kalau saya lah PM27. Saya kenal Zahid tau. Datuk Zahid Amidi. Tapi tak boleh lah. Kalau saya lah PMX. PMC. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya akan suruh Zahid ini, pergilah masuk mahkamah, pergi bicara. Saya akan beritahu hakim, bicarakan dia. Itu sebab saya tak setuju Anwar Ibrahim terima pengampunan. Kalau saya diberi pengampunan, saya akan letak syarat. Dalam masa 6 bulan saya nak diadili. Tahun 2018. Saya bagi setahun. Biar mahkamah semua cek balik. Kenapa saya boleh disalahkan padahal bukan salah saya. Melainkan you mengaku salah. Saya percaya dia tak bersalah. Kita sangka baik. Kalau saya tak bersalah, orang tuduh saya. Macam-macam orang fitnah saya. Saya mesti minta pengadilan. Kadang-kadang di dunia ini, orang berkomplot. Orang tak bagi kau pengadilan. Ya, orang beli hakim. Orang tak kisah ni dunia ni. Dia sanggup beli hakim. Dia sanggup sogok dengan wang. Saya tengok depan mata saya lah. Pegang tasbih, pakai serban, pakai haji, berselawat. Tapi wang, kuasa. 3 tahun. Saya lihat dah. Manusia ini, saya ini, kita dengar bisikan jin, syaitan, iblis cukup berkesan. Jadi kita sentiasa a'udzubillah, sentiasa berlindung dengan Allah minasyaitan rajim yang berbisik-bisik. Ya. So, macam mana kita nak atur diri? Kita atur cara syariat wa hakikat. Syariatnya ialah bila kita nampak orang buat salah, tak nampak jangan sibuk. Kita dengar khabar orang buat salah, mana saksi? Oh, dia liwat. Apa kena dengan kau? Kau kena liwat. Macam tu. Islam ni liberal, tapi liberal cara sunnah, fitrah, hakikat syariat. Okey? Orang kena faham Islam. Islam ni kesederhanaan. Manusia ni dia suka keterlaluan. Biasalah, kita cinta dengan orang, nak over cinta tu. Wanita, dia nak love me with all your heart and all ni lah. Forever and ever lah. Ini biasa, ini manusia. Kan? So, kita tak boleh terbawa-bawa. Itu sebab Allah jadikan alam ni pelbagai. Ada tu. Sekarang Allah bagi kita cabaran, ujian. Kita tak tahu kenapa harga beras. Dulu kartel monopoli bawa Tan Sri Said Mohtar bernas. Ya. Lepas tu mula-mula Anwar Ibrahim soalkan Tan Sri Said Mohtar. Saya kenal Tan Sri Said Mohtar. Masjid depan sekolah VI saya dia dermakan. Okey, tak apa kalau tak mau ukur tu, tapi kenapa serang kartel beras? Apakah ada kartel lain? Ada kartel bangsa lain? Suruh kamu kasih kita kartel itu. Saya takut ni. Saya dengar ni berita semalam lah. Saya rujuk pada orang lebih tahu. Ya. Dia cakap ada kartel lain. Ada BlackRock, Jaratul Aswad lah, BlackRock, Vanguard, ABCD, apalah. Ada 3-4 grup ni membeli dunia.
Mereka nak beli kita tau. Kita akan dijual macam hamba. Ya, jadi kita takutlah. So, saya soalkan Anwar. Kita ni jangan tiba-tiba soal. Kita tengok, kita jaga. Kalau saya naik pun PM, saya tiba-tiba lantik anak saya penasihat kepada Perdana Menteri. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia layak, tak boleh. Bukan kata dipandang serong, memang dipandang serong lah. Tapi mesti kamu ada berbelah bagi. Tak berbelah bagi. Mesti kamu sebelah pihak. Kalau anak sendiri kan, kekasih kita ke, girlfriend kita ke, cikgu kita, tak boleh. Kalau nak jadi pemimpin yang sahih, pemimpin yang macam Nabi. Nabi pun tak pilih waris. Ini menjadi masalah Sunni Syiah. Dia tak pilih waris. Diserahkan kepada Allah. Allah tak suruh dia pilih, dia tak pilih. Okey? Nah, ini yang hebatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita kena guna, Al-Quran suruh kita guna akal. Apa yang jadi punca seorang pemimpin yang baik? Mari kita bincang. Apa asas kepada seorang pemimpin dan ciri pemimpin dulu? Adil. Yang masuk neraka siapa? Pemimpin yang zalim. Apa tu adil? Apa tu zalim? Adil ialah letak benda pada tempatnya. Orang yang kena tuduh letak kat mana? Kandang dituduhlah. Hakim buat kerja apa? Menghukum, mendengar berbicaraan. Pendakwa raya mendakwa. Menarik balik tak sepatut. Kalau saya, bukan kata saya PM, sesiapa pun undang-undang negara, mesti tak boleh tarik balik. Lu cucuk, lu tarik balik. Ayah ni tak boleh. Kadang-kadang walaupun tak ada kes, habiskan kes itu. Bagi satu pendakwa raya, engkau mesti dakwa. Inilah kerja peguam. You tahu tak? Kenapa kita ada peguam bela, peguam dakwa? Walaupun kadang-kadang peguam ni tahu awak salah tau. Tapi awak dia mesti pertanggung kamu. Seolah kamu tak salah. Kerana inilah kata peguam dengan pelanggan ni adalah rahsia. Dia tak boleh dedarkan peguam bahawa pelanggan dia, anak guam ni kata sebenarnya saya yang sapu duit itu. Tak boleh. Dia mesti cuba pertanggung dari segi undang-undang. Ini keadilan. Tak boleh kata dia salah lah. Siapa nak pergi bela dia, tak boleh. Di mahkamah Allah adil. Kita tak tahu siapa adil. Jadi engkau mesti ada peguam bela. Tak kisah awak warna kulit apa, bangsa apa, rakyat ke tidak, kalau awak dianiaya, awak mesti dilindungi, dibela. Ini keadilan Islam. Dan Allah uji kita. Jangan kita kata, apa warna kulit ni apa bangsa ni engkau nak curi aku punya barang curi tin sardin curi RM22 duit masjid kita bagi dia keadilan. Kalau dia orang miskin, hakim, kita adil ni bermakna RM22 lah, kita boleh derma dah. Hakim lah kasih balik $20, maafkan kau. Di sanalah belas ihsan, di sanalah zakat, di sanalah asnaf, di sanalah. Tengok Islam ni cantik tau. Saya masuk Islam zakat kepada asnaf tau. Masakin, fakir, yatim, apa lagi? Musafir, orang menuntut ilmu, orang ada hutang. Tengok, hutang ni tak ada orang bagi zakat tau. Sebagai asnaf, banyak orang declare bankrupt. Mana ada bankrupt dalam Islam? Tolong dia. Dia nak berniaga. Kalau dia curi, kita tak boleh hukum, kita bicara dia. Ini 47 tu dah bermilion-milion kaum keluarga, sahabat handai dia kaya raya. Tak boleh. Kalau saya PM, saya masuk dia dalam penjara dulu. Lu luluk dalam dulu. Hai, saya dah sokong kamu. Yalah, sokong saya jadi pemimpin yang adil. Kalau macam tu, saya tak mau sokong awak. Ini sama penyamun. Alibaba dan 40 penyamun. Kita sama-sama penyondol lah. Malaun. Mari sama-sama kita merompak negara ini. Tak boleh. Takut riba bercampur zakat. Tabung haji pun KP dah usik. Ini Lee Kuan Yew ni, saya minta file tau. Saya minta dengan PPIM Datuk Toki. Saya minta tabung haji. Saya minta dengan melalui Zul Hasan. Saya nak bangkitkan kes Lee Kuan Yew ni. Saya dengar-dengar.
Bukan nak buktikan saya agama lebih tinggi dari bangsa, tak ada. Tapi semua tuduhan-tuduhan ni kepada kita mesti anggap fitnah selagi tak ada saksi. Kita tak boleh dengar ahli politik cakap dah. Dan saya minta, saya banyak kes perjuang, saya tak mahu sebut di sini. Ada berapa kes saya perjuangkan dalam sejarah hidup saya lah, 80-an, 90-an. Itu yang saya kenal Anwar Ibrahim, dia betul. Dulu lah. Sekarang wallahualam, saya belum tak sempat jumpa dia. Ada sejarah dia, peribadi dia. Sebagai Perdana Menteri, dia layak kerana telah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Datuk Ginta yang di-Pertuan Agong. Kita layak ikut akur, taat, tapi juga kita layak untuk menegur. Dan saya menegur. Saya menegur dengan bahasa yang tak kesat. Tengok balik semua video saya. Semalam saya dengan Zul Hasan, semasa dengan dia di PPIM, keluar berita dia akan ditahan, didakwa bahawa SKMM. Zul Hasan, classmate saya, schoolmate saya. Kerana dia kata jururawat akan dianyanya, dicucuk vaksin, ada keluar kenyataan, Zaliha Menteri Kesihatan bahawa vaksin X ini semua. Saya bersyarah kepada PPIM, kepada Zul Hasan. Saya sokong mereka. Semalam saya jumpa Zufli, Peguam Zufli yang calon PRM, suami Nur Rasikin. Dia belanja saya makan sikit. Saya sokong penyiasatan terhadap pharmaceutical kartel beras, kartel ayam, kartel Black Rock ke, kartel Sokmek ke, kerana dia mengawal kebebasan kita. Kebebasan kita hanya kita saja boleh mengawal, jangan bagi orang asing. Jadi cucuk-cucuk ni, Aifi ni, saya tak berapa terbawa-bawa oleh kisah Aifi Kesan sampingan dan langsung. Saya minta disiasat. Ya, kita kena sabar tau dengan perjuangan dunia ni tau. Tahu tak? Kita kena jadi hakim yang lebih amat adil. Allah ni, dia yang maha adil, paling adil. Assalamualaikum, Apek kat mana sekarang? Saya di sinilah, bumi. Bila nak balik Tehil? Oh, Tehil. Ini siapa ni? A3. Saya balik, orang tak nak jumpa. Kerana pergi McD. Dia pergi KFC. Nak pergi mana? KFC, budak-budak. Pergi Ion. Bila lockdown, semua. Apa akan berlaku? Apa rekru zaman Imam Mahdi bila nak keluar? Tapi bila dah terbuka, saya tengok. Semalam saya pergi mall mana? Saya pergi Wangsa Maju. Saya pergi Wangsa Maju semalam. Dah berubah tau, Section 2 Wangsa Maju. Penuh dengan manusia. Makan. Cina, Melayu, India semua. Kereta parking double, triple tau. Mercedes aku pun susah nak lepas. Saya pergi, saya tengok orang semua ada wang. Tak ada pengemis. Saya tak jumpa pengemis. Kita nak sedekah kan. Tak ada. Jadi orang kita kaya lah, mewah lah. Siapa lalu Putrajaya boleh singgah lah. Saya presin 8. Boleh singgah. Saya bab ziarah silaturahim ni wajib. Kalau kita jumpa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak payah buat temu janji. Hebat kerana itu semua berkat. Kita jumpa orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Boleh. Kita bukan kata mesti luangkan masa. Ini wajib. Allah jadikan begitu. In tansullah yansurukum wa yusabbih aqdamakum. Perisin 8 banyak kedai makan. Itu lah. Tapi ini mama, action sikit lah. Ini mama Shahnaz maju lah. Saya minta duit kicik, dia kata, tak. Saya nak pergi Dobi. Tak. Lepas tu dia bagi saya pinjam itu RM2 itu satu. Tak boleh masuk mesin. Aku pergi jalan ke 7-Eleven, tukar balik duit, beli barang lain. Tukar balik ke studio. Macam saya sudah kempen sama Shahnaz maju. Alah tak Roger. Roger macam ni. Kalau orang tanya saya kat mana, itu bukan Roger. Roger ialah Ana di mana? You cerita. Saya di PWTC. Saya ada masa lapang ni Apek. Apek di mana saya nak datang jumpa. Itu baru Roger. Orang kata berapa lama di sana? Banyak orang tanya berapa lama di sana.
Ya, dia action sikit lah. Nanti kita. Saya tanya apa pasal lu tak ada pergi tukar bank. Dia ada banyak cawangan tu. Ini Shahnaz maju. Tapi mamak macam mana? Kita kena belajar dari dia. Merata mamak. Tunjuk saya satu kedai Melayu yang 24 jam. Tak ada. Kalau ada pun, macam P. Ramlee kata lah. Jarang-jarang. Tak ada lah. Setakat ni saya tak jumpa. Mamak merata. Dia boleh 24 jam. Dia import daripada merata. Chennai, India, Pakistan. Semua dia boleh. Kita macam mana? Zara Bistro pun okey, boleh lah. Tapi saya ni jaga diet, saudara. You kena bawa saya tempat makan steak lah. Steak. Tak boleh ada mayonis. Kita jumpa di Kuchai Lama. Kerana ini semua tempat orang bakaf Sinun Tarak. Burger. Kedai burger Kuchai Lama. Di NSK Jalan Kuchai Lama. You nak sampai sana, you roger lah. Kata, Abek, saya malam ini di Kuchai Lama. Itu macam. Baru saya cakap, malam ni saya main futsal. Mau jadi kaki futsal pun boleh. Malam ni kita main futsal. Kat mana? Saya PJ. Nanti saya buat dalam Facebook saya. Kena bayar RM10. Kena beritahu awal. Bagi nama. Air 8. Itu macam lah air 8. Ya. Tak ambil bakar sini boleh. Radin Ahmad. Boleh, silakan. Saya minat ni, jemaah-jemaah ni. Itu sebab saya buat Telegram group saya. Apek Musafir cari jemaah setempat. Saya nak orang semua berjemaah. Jangan pasal Apek. Apek dah popular dah. Apek viral. Orang kata Apek handsome. Ya. Apek ramai peminat. Bila Apek kata bawa gudang garam sikit, orang bawa berkarton-karton. Tak sempat habis. Sampai bawa Hong Kong, bawa balik masih ada baki. Ya. Jadi, tapi jemaah mesti jumpa. Saya kaya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, saya mengaku saya kaya. Kalau saya cakap saya tak ada satu sen pun, itu bohong. Saudara pun bohong. Kita semua kaya. Kadang, Abek, tolong ni installment kereta. Tengok, kereta baru dia beli. Saya pinjam dia duit sampai sekarang. 20 lebih tahun. Kawan tu tak bayar. Tapi tak apalah, kita maafkan. Budi bahasa itu penting lah tu. Mahathir budi bahasa dia. Anwar ni tak lawan budi bahasa Mahathir. Saya dah jumpa Mahathir. Salam. Budi bahasa dia. Orang UMNO ni sebenarnya budi bahasa bagus. Saya nak namakan berapa yang tak bagus lah. Tak baik lah ya. Tak baik. Ada yang lupa saya lah. Dulu sama-sama berjuang. Sekatil sebantal. Dia naik. Yalah, saya tak istiqamah. Saya cakap terus terang. Saya tak istiqamah dalam parti PAH. Parti Islam ni saya tak istiqamah. Saya tinggalkan tahun 95. Lepas tu 2008 dia menang. Ya. Jadi sekarang kita nak fikir, kita nak ubah lah. Kita nak ubah negara ini lah. Jadi Apek doakan Apek jadi billionaire kerana Apek tak mau dibeli oleh kartel. Nanti kita tubuh parti Golkar, golongan karawan. Bukan nak minta projek. Kita buat projek. Kita nak parti yang bukan mengemis. Parti, saya nak tubuh parti Golkar macam Indonesia, tapi Malaysia punya. Golongan karyawan. Saya join dengan muda. Okey, kita akan buat perjanjian muda. Itu Syed Saddiq. Lu cakap banyak Okey. Lu sokong lu punya isu, kita sokong kita punya isu. Apa isu kita? Negara bersatu, maju. Make Malaysia great. Bukan great again lah. Malaysia tak pernah great lah. Dulu zaman Mahathir sekejap aja. Make Malaysia really great. MRG. Malaysia really great. Apek kenapa keluar PAS? Sedih lah. Kesian. Ada isu, saya dah beritahu ada isu mereka sapu balak. Itu tak boleh dimaafkan. Berleluasa. Saya saksi kepada Allah ya. Saya depan Tuan Tengku Nik Aziz saya beritahu. Anulah PM yang kita perlu sekarang sebab perlu revolusi nilai. Sekarang nilai bankrupt. Sudah embed.
Saya hormati pendapat saudara dan saya rasa kita wajib sokong. Tapi kita wajib tegur juga. Saya nak diakhiri buang yang keruh, ambil yang jernih. Saya rasa cukuplah berpantun. Saya menghormati peribahasa perumpamaan, tapi at the right time. Now is not the right time bertiwik ramah. Now is the right time to change. Okay? Pertama, sekarang saya beritahu apa patut buat. Senantiasa berubah untuk baik. Sekarang bukan pembangkang, bukan pemimpin pelajar, bukan Ruslan baling, bukan bersih turun jalan raya. Sekarang bertindak. Now, do it. Apek kena tiru Singapura ada National Service. National Service pun saya nak buat lain banyak. Hafiz hacker. Okay? Saya nak orang National Service yang bijak-bijak. Bukan nak tunjuk aku boleh tumbuk. No. Kita boleh kalahkan hujah orang. Kerana negara maju, Malaysia, Mahathir bukan pandai silat. Bukan dia tak tahu silat. Saya percaya dia tahu. Tapi bukan kerana terkenal kerana dia silat. Silat lidah dia. Semua orang Arab, orang Jepun, orang Islam, seluruh dunia bila jumpa Mahathir, dia boleh jalan seorang diri tau. Saya pernah tengok dia jalan seorang diri tau. Tak takut tau. Ini betul sunnah punya tau. Khalifah Rashidin tau. Elakkan kompromi. Yes. How? Ini yang kita nak bincang. No more rhetoric. Negara kita, sekarang kita bincang penyelesaian. Kartel. Jumpa kartel semua. Kalau saya panggil semua itu sugar daddy sama itu godfather semua turun tau. Saya pakai topi ni. Topi Oppenheimer saya. Saya akan jumpa dah semua kartel. Halo, lu orang lu boleh tembak saya saja. Lu boleh. Tapi, lu punya kartel, saya akan musnahkan. You punya kartel, mesti sokong kita. You mesti daftar lu punya kartel. Ini semua money laundering, kita tangkap sama lu. Tangkap. Buat macam itu Duterte. Buat macam Lee Kuan Yew. Siapa lagi? Xi Jinping. Siapa lagi pemimpin yang berani ni macam? Mahathir. Kita kena. Saya tahu mereka lobby duit. Tak boleh. Awak lobby untuk saya kerana untuk kebaikan. Saya dah naik. Kalau awak buat salah, maaf, masuk dalam. Rasuah ni penyakit utama kanser. Badan you tengah kanser dengan rasuah. Bila kes 47 tuduhan, tahu tak berapa damage, berapa kerosakan bila Anwar melepaskan dia keluar. You tahu tak berapa banyak kerosakan berlaku? Damage tau. Damage yang amat besar tau. Kerana pegawai-pegawai kata, alah, kawan dia pun lepas. Tak boleh. Saya akan tunjuk isyarat. Kalau kita PM, kita tunjuk isyarat ke kerajaan, kawan, China kena tembak tau. Cinta punya orang. Tahu tak? Apek you bias lah. Rumah bilion bawah Tun M, you tak komen. Rasuah bilion. Macam ni lah saudara. Bawa bukti kita tak boleh. Bawa bukti kepada saya Mahathir makan rasuah. Saya pertama turun ke jalan raya, pergi balai polis Campbell, buat laporan polis terhadap Mahathir. Give me the proof. Ling Guang Eng, bagi saya file, bagi saya keterangan. Kita boleh pakai whistleblower act. Kalau you orang tabung haji, you ada maklumat akaun, bagi kat saya. Okay? Saya akan interview. Saya pernah buat kes dalam sejarah saya pernah. Okay, tapi you cakap saya bias, tak betul lah. Saya tak komen, saya komen. Saya pernah jumpa Mukris. Saya ada nombor telefon dia. You nak saya telefon dia? Mana lu dapat itu bilion? Okay? Alright. Nanti saya cari balik. Itu berapa tahun dulu? 2008. Saya dah jumpa dia. Saya bincang open source. Bayar dia. Saya jumpa Mahathir. Nanti saya tanya dia. Kita boleh siasat. Tongkar ke, Mukris ke, Mokzani. Ni Mokzani. Okey, Mokzani Mahathir. Marina Mahathir, saya ada maklumat. Di Sabah, Marina control banyak tanah. Pasal saya duduk ke tempat orang bajau yang tak ada dokumen, Pulau Gaya. Mereka kata apa? Ni Marina semua habis. So sekarang, betulkah Marina punya? Satu. Kedua, patut disiasat. Kenapa Anwar tak siasat? Dia kata ada 7 peti. Jadi tak boleh cakap saya bias.
47 tu AG yang lepaskan, bukan. Inilah. AG bawa siapa? Apa bukti Anwar terlibat? Kalau saya PM lah, AG bawa saya, pertama saya akan keluarkan AG daripada bawah saya. Saya kata AG lapor kepada, AG sepatut lapor kepada Bar Council, Persatuan Peguam, Bar Council, Majlis Peguam. Kabilah, saya nak kembali kepada Medina. Kabilah, Tauke Cina, kabilah Cina. Black Rock semua kabilah Yahudi. India, kabilah India. Kelapa sawit, kabilah kelapa sawit. Programmer, kabilah programmer. Hacker, penyondol, kabilah penyondol. Penyamun, malaun, ada kabilah dia. You pilih you punya pemimpin, you keluarkan you punya resolusi rang undang-undang sendiri. Kita buat perjanjian piagam Madinah. Hari-hari masuk TV. Sebab tu you tak faham separation of duty. My friend, you accusing me of not understanding the separation. It's not called separation of duty. Segregation of duty. One. Separation of powers, my friend. You zaman Tun M antara reformasi nilai Anwar tak nak buat. My friend, now is Anwar's time, not Mahathir. Okay? Tun M tak ada pun keluar TV pun. Dia smart person. Okay, let me explain to you lah. The Attorney General cannot be under the Prime Minister Department. The Law Ministry, there should not be any Law Ministry. Administration, yes. Okay? Because separation of power ini sanctity lah. Raja. Nah, sekarang saya cerita betul-betul ni. Monarki. Okay? Monarki ni ada baik, ada buruknya. Kita nak bagi yang baiknya. Kerana saya orang Islam, Syekh Sufi saya sokong monarki. Dia tulis kitab Sunat Sultaniyah. Dia suruh sultan ni kembalikan dinar dirham, zakat dan padi dibayar. Antara ahli tarikat kita, Profesor Dr. Hakimi di utara, di Kangak, bulan lepas saya pergi jumpa dia. Dia kata, dia doakan lah. Kita ni tradisi kita lah. Dia doakan, dia kata, mari kita sokong sultan untuk kembalikan padi sebagai tunjang kita punya ekonomi. Ini beras dikawal oleh kartel. So, sekarang ini nak betulkan. Bukan short term lah. Long term nak betulkan. Pertama, 3 kuasa ni. Monarki. Tahu monarki kesultanan atau satu sendiriwan Amerika. Nanti kita cerita. Nanti repeat balik Saya cerita satu persatu. Kepimpinan di Brunei. Nanti kita cerita. Saya dah jumpa Sultan Hassan Bolkiah. Dah salam dengan dia di masjid tu. Itu raja betul. Tapi saya dah pergi istana dia. Masya Allah. 1,300 bilik. Ferrari dia entah berapa ratus. Lamborghini semua. Bagilah aku satu. Okay. Raja. Pembuat undang-undang. Legislatif. Eksekutif. Penguatkuasaan. Bawah British, dipanggil separation of powers. Kerana masa makna kata Raja Charles dulu, raja itu dicabar lah. Jadi mereka gunakan convention. England tak ada perlembagaan. Okay? Amerika ada perlembagaan. England. Jadi Amerika yang berontak terhadap England, dia buat lagi. Okey tapi ini sejarah panjang, kita pendekkan ialah raja ini mesti ada fungsinya, ada dalam perlembagaan. Semalam saya bersama dengan Zufri yang PRM Parti Rakyat Malaysia, yang calon Sungai Buloh. Dia di PPIM, dia baru habis dengan Dr. Roland satu podcast. Dan saya memang bersama yang kes bakaf sinun sensitif. Saya di ban berapa kali. Dan dia setuju dengan saya. Dia tak pro ivermectin pun. Kita percaya organik cara semula jadi. Okey, Zufri dia percaya bahawa saya suruh dia bagi saya perlembagaan. Dia peguam. Jadi dia tahu apa dia berucap. Dia beritahu saya agung ada kuasa. Pasal mereka buat surat menentang IHR 2005 ni, yang penyakit X ni, kepada agung. Saya kata agung tak ada kuasa. Siapa ada kuasa? Saya kata mari kita jumpa KJ.
Kenapa? Kita nak pengaruhi dia. Betulkan balik kesalahan kamu. Jumpa Zaliha, menteri. Dah jumpa. Mereka sibuk. Okey? Okey. Nak cerita social contract, nak cerita akta perlembagaan 152, ni semua daripada Suruhanjaya Raid ke, saya dah jumpa lah. Grup zaman Tunku Abdul Rahman, saya bentangkan kertas kerja itu tahun 87. Masa tu bersama Kasim Aman dan sebagainya. Saya orang lama ni. Saya tahun 86 calon lawan Daib. KJ yang kena bertanggungjawab. Ya, KJ kena bertanggungjawab. Ya. Tapi macam mana nak tangkap dia? Macam mana mau tangkap ini orang? Dia DJ mana? Mari kita jumpa dia. Buat laporan polis terhadap dia. Dah, orang dah buat laporan polis. Zul Hasan dah buat laporan polis. Sekarang SKMM pula nak tangkap dia. Dia bersama saya. Saya sokong dia. Kalau dia ditangkap, apa bersama ini classmate saya. Sekolah saya. Bukan saja sekolah saya. Kroni yang baik. Kroni yang tak baik saya tak kawan. Ya, Tuhan akan makbulkan. Tapi adakah kita teranyanya ke kita menganyanya diri sendiri? So, apa bukti Anwar terlibat kes? Sekarang begini, dia mesti dengar saya bukan kata dia terlibat kes. Kes apa? Saya kata, bila anda ada 47 tuduhan yang berat berjuta ringgit rasuah, sudah ada prima facie kes. Dengar cakap hakim. Hakim kata, sudah ada prima facie kes. Sekarang lu tarik ini. Lu wang masa dan wang mahkamah. Ayat itu kita nak letak mana, tuan-tuan? Baling saja hadis tu ya. Tak hormat hakim. Ya? Dalam kes ini, kenyataan dia adil. Kita kena adil, tuan-tuan. Sekarang, you cakap, ini susah. Tak apa. You boleh jumpa saya. Kita boleh buat live debate. Separation of powers. Tapi macam mana pun, politik anda kalah. Politik anda kalah kerana imej prestasi. Orang undi ni, macam kepada kekasih lah perempuan. You cakap, saya sudah kasih wang, saya sudah kasih benda. Ada separation power lu, Menteri Dalam Negeri itu dapur. Tapi kalau itu wanita sudah tak percaya kau, ini yang mendengar ni wanita semua. Kalau wanita tak percaya suami, engkau keluarlah berapa rang undang-undang pun, dia takkan percaya. Saya tahu perempuan. Saya tahu perempuan. Di pasal cucuk dan COVID. Okay. You fahamlah apa maksud saya. Cakap ni macam komen TikTok limited. AG sudah bebaskan. No. Hakim yang bebaskan atas DNAA. Ini dia cakap limited. Yes, I understand. No, you can type freely. You type seberapa boleh. You punya komen. You boleh type dalam TikTok komen. I akan bagi satu sesi khas. Saya bukan lawyer, saya belajar first year law. Discharge not amounting to acquittal. Discharge. Dilepaskan tidak sama taraf dengan dibebaskan dari tuduhan. Tuduhan masih kena. Mereka nak bebaskan kan? Tak boleh. Kalau hakim, ini yang bagus undang-undang British. Undang Islam macam mana? Undang Islam macam mana? Orang yang kena curi duit ni, tabung haji ke mana ke apa, boleh datang tau. Ini duit saya tuan. Boleh. Tapi kita undang sivil. Apa yang Apik cakap ni adalah bankrupt nilai. Okey, saya terima. Ni yang kena betulkan. Okey, saya betulkan. Beritahu saya macam konsep segregation of power. Sekarang ni cakap segregation tadi disebut separation. Tapi tak apa. Okey, kita pergi tajuk lain saudara. Sebab DNAA saya bukan nak bebaskan diri saya daripada apa hujah. Saudara boleh guna apa bahasa mencemooh saya, tak ada masalah tuan. Tak ada masalah tuan. Kita orang dewasa lah. Kita educated PMX sekarang patut teruskan buat kerja SPM. Bukan asyik nak usik pembangkang. Yes, I agree. No, this is valid point. Muhyiddin kita Zul Hasan PPM ada jumpa Muhyiddin. Dia jawab apa? You sangka saya nak bunuh orang ke? Ni Muhyiddin jawab. You sangka saya nak bunuh orang ke? Mana saya tahu? Tak bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab. Aku tak cucuk vaksin, elok je. Alhamdulillah. Ada yang cucuk vaksin pun elok saja. Kita kena adil. Tapi ada berapa? Angka apa sukarela cucuk? Yalah.
Orang Islam tanyanya tu, okey, saya pergi balik. Maaf kalau saya boleh ulang balik ya. Ni ada virus X pula. Dia bukan virus, dia penyakit X. Tedros menerangkan X ini bermakna belum diketahui, jadi kita persiapan. Okey, logik. Kalau you ada bencana dulu banjir kan, ke apa kan, okey, kita siap untuk banjir X. Itu boleh. Tapi sekarang dia buat cara ada persoalan yang zalim. Iaitu dia kata cucuk dulu. Okey. Cucuk dulu tak apa, tapi kena bagi SOP apa? Dia ni virus. Hari 2-3 hari lepas saya jumpa seorang profesor di satu universiti, saya tak mahu sebut nama profesor tu. Dia kata, saya tanya dia mengenai mRNA lah. Dia ni pakar toksik liver selain dia Profesor Mus. Dia cakap, kalau hebat sangat mRNA, kenapa tak buat mRNA untuk denggi? Kan tengah wabak denggi di Malaysia ni. Merata dia tengah sembuh ini ubat denggi. Kenapa tak buat mRNA untuk denggi? Betul juga. Kenapa tak buat mRNA untuk denggi? Dan dia buat ini, mRNA untuk selsema. Selsema dia bagus. Dia kata membunuh. Kita ada statistik, denggi, saya kena denggi. Okey? Saya tak mati kerana saya masih kuat masa tu. Umur tahun 95 saya kena denggi. Saya belajar banyak daripada denggi. Jururawat beritahu saya, lu tak akan kena denggi lagi ya. Lu sudah imun. Dari sana saya belajar tentang imunologi. Imunisasi. Imunisasi ini saudara dah cucuk berapa kali? 4, 5. Mana ada vaksin, dia setiap tahun cucuk. Di Amerika mereka ada flu shot. Flu shot tau, bukan vaksin. Ini orang tak faham. Oh, phone too hot, maaf Phone terlalu panas, alamak. Phone terlalu panas. Kalau tidak dia akan jam. Phone terlalu panas, alamak. Phone terlalu panas. Kalau tidak dia akan jam. Phone terlalu panas. Okey, saya kena sejukkan. Saya kena on aircon, maaf Okey. Phone panas. Sorry, phone panas. Saya kena onkan aircon sekejap. Panas. Right. Ini bukan rumah saya tumpang saja. Tunggu sampai orang halau. Alright. Phone panas. Bagi dia sejuk sikit. Panas. Dah hot. Perbincangan pun panas. Okey, virus X. So ini banyak persoalan ya. Kita rasa 2-3 tahun lepas dia kata emergency. Sebenarnya tak ada mayat-mayat berkelimpangan. Tak ada satu pun. Saya di Sabah masa berlaku tu. Mereka kata, awak berani buka PPE, jangan pakai PPE pergi sempurna. Saya kata saya nak. Mereka tak benarkan. Mereka kata saya bunuh orang. Bukan, saya bunuh diri saya sendiri. Saya bagi RM10,000. Orang tak terima. Okey, tak apa. Jadi, naratif pihak KKM saja betul. Naratif kita tak betul. Tak apa. Tapi ada pakar-pakar lain. Dr. Glenn Campbell. Dia pro vaksin. Dr. Roland. Jadi dia saman kita ikut. Bermakna, kerana benda masuk badan kita tau. Benda makan pun kita sensitif lah. Ini daripada mana ni? Halal ke tak ada halal? Jadi ini dah tahu ada haram, ada subahat. Masuk saja. Dia kata darurat. Darurat ni ada Geneva Convention. Darurat tidak boleh tanpa beritahu mereka bahaya. Kerana apa yang berlaku zaman Hitler. Mereka daruratkan orang Yahudi. Ini isi tahu, ini dalam sejarah Holocaust. Dia kata kita nak buat ujian. Tak boleh. Sebelum you buat ujian atas badan orang kita, you mesti bagi informed consent. You tahu law kan? Orang kita tahu law kan? Apa tu informed consent? Saya nak maklumkan tuan, puan, bila saya cucuk ini vaksin, dia ada kemungkinan mudarat ini ada kemungkinan kecil boleh mati. Anda setuju ke tidak? Tak setuju. Kita kena hormat dia. Tak boleh. Kalau you tak setuju, you akan dipecat. You akan dihalang dari kerja. You tak boleh bernapas. You tak boleh pergi sini. Tak boleh beli barang. Tak boleh. Itu constructive harassment. Faham tak? Constructive harassment ni janganlah begitu. You boleh jarakkan. Kan virus ini 2 meter dia tak berkesan. Basuh tangan tak berkesan. Duduk dalam rumah dia tak akan keluar. Virus ni kalau terbang habis semua orang banyak berkelimpangan. Faham tak? Kalau tidak, tak boleh bawa motosikal. Kerana 7,000 orang mati setiap tahun, kebanyakannya motosikal.
Haramkan motosikal. Tak boleh lah orang nak kerja Grab semua. Yelah, kita nak pentingkan nyawa ke Grab. Okey, benarkan. 5 batu sejam. 8 kilometer saja sejam. You punya motosikal boleh bergerak. Kerana langgar, tak akan matilah. Okey, 5 kilometer sejam. Sejauh jogging, you jogging langgar. Jarang orang mati. Tak boleh lah. Kita nak sampai Kuala Lumpur berapa jam ni. Kenapa lockdown boleh? Sampai orang tak boleh keluar, tak boleh kerja, sampai bankrupt, hampir bankrupt kan? Ini yang persoalan dia. Di sanalah kita kena ada kebebasan bertanya. Siapa pun boleh tanya. Tapi itu logik kita mesti dihakimi cara terbuka. Mesti ada tribunal. Pembangkang asyik usik PMX fitnah sana sini. Dulu Mahathir pun kita semua lawan. Saya pergi parlimen lah. Tahun 93, saya tengok Lim Kee Siong. Diktator. Wallahi. Mahathir boleh jawab dengan cool aja. Dulu Anwar, semua orang. Anwar pun haramkan tunjuk perasaan. You nak cakap Mahathir? Samalah, semua samalah. Bila ambil tindakan Tambun tentang pengkiraan undi dulu, senyap je. Apa kes Tambun? Okey. Semua kena bangkit lah. Semua kena bangkit. Lee Kuan Yew, I'm for it ni. Nak tamat perang Rusia dan main penyakit X pula. Okey, saya baru dapat berita Rusia nak tunggu musim sejuk nak habiskan Ukraine. Kerana dengar berita Ukraine banyak meninggal lah. Matilah 500,000 lah. Dan banyak tentera Ukraine lari lah. Tapi Amerika nak Ukraine proksi perang. Rusia tunggu aja. Dia tak boleh belasah Ukraine kerana sama-sama Rusia. Sama macam kita nak belasah Indonesia ke Singapura ke Mindanao, Sulu, kita belasah. Tak boleh. Rohingya, Patani, tak boleh. Kan? Bukan saja sama bangsa, sama agama, kan? Suku apa ni, rumpun. Tapi kemanusiaan lah. Yang bahaya tu WHO, iyalah. Masa-masa tengah perang tak ada pula penyakit. Itulah. Di Ukraine tak ada penyakit X, tak ada COVID. Najib pun ada sisi baiknya. Banyak juga dia bantu rakyat. Ya, saya peribadi jumpa Najib, dia orang yang baik. Dia budi bahasa dia tegur saya. Encik Ridwan duduk mana? Dia tanya. Kenapa Datuk? Dia lah nak recommend you kat UMNO cawangan mana. Dia macam tu lah. Orang tegur lah. Kita baik lah kan. Okey. Tapi masalahnya beg Birkin. Itu saja. Kalau tak ada masalah beg Birkin, Najib sampai sekarang PM. Kita mungkin sudah berubah. Dan dia tak sombong, Najib ni. Dia tak ada macam perang dengan Mahathir. Masa Pak La kena teruk orang, dia setia bersama Pak La. Dia tak ambil kesempatan macam Anwar Ibrahim. Musnahkan WHO. Jom, macam mana nak musnahkan WHO? Doktor kita, doktor depan rumah kamu. Kamu pergi klinik depan rumah kamu, tanya dia. Berapa duit dia dapat daripada WHO, berapa duit dia dapat daripada Bakar Sinun. Saya kenal lah doktor-doktor, saya marah mereka tau. You berani marah doktor macam apa yang marah doktor? Saya marah tau. Uncle dah buat tempahan untuk vaksin. Saya punya marah, saya kata, Cis, you ambil kesempatan atas kesusahan orang. You tahu ini semua propaganda WHO. You tahu ini semua mainan. Tidak ada penyakit, tidak ada mayat berkelimbangan. Dia jawab apa? Tangan kita diikat. Aku nak lempang doktor. Budak je. Aku kenal dia masa 7% bersih. Masa kecil lagi. Tengah bawa Mercedes. Satu malam dapat 8,000. Dulu 3,000. Satu malam sekarang dapat 8,000 kerana Bakar Sinun, kerana PCR test. Tengok, mereka kaya. Ini rejim lebih dahsyat dari pendeta tunggangan. Doktor tunggangan. Pendeta-pendeta, ustaz-ustaz kaya-kaya kan. Doktor lagi kaya sekarang. Kerana pandemik ini. Ya. Hana, buktikan USPM lebih baik dan terbaik. Ni tak nampak apa. Asyik cakap lagi pembangkang itu ini. Itulah. Saya denggi berdarah elok je. Sebab tu tak cucuk. Denggi ni adalah penyakit datang oleh Allah. Semua penyakit didatang Allah untuk menguatkan kita. Dan dia juga menapis DNA kita. Siapa DNA lemah, dimatikan. Kembali kepada Allah. Mudahan dapat syurga Allah. Faham ya? Yang tinggal ni semua kuat ni. Ini
bangsa kita ni sudah dibersihkan semua DNA yang dulu kena tangkap harimau, semua dah mati dah. Yang tak boleh lari kan, harimau sapu dah. Dinosaur yang besar tak boleh kan, mampu dah berjuta tahun. Siapa yang kena cicak gigit sikit, mampu kan. Itu dah dibersihkan, mati muda, mati apa, anak mati, alhamdulillah dia bawa air di padang mahsyar. Ya. Apa lagi? Dah kebas skala virus dan demam. Tak semua, dia hanya denggi saja. Morning gasap. Mari kita gasap. Benda dicucuk masuk dalam badan, ada jaminan ke? Dia saja cakap tak ada jaminan. Terpulang lah. Kalau kita jual barang lah, hey, ini makanan sunnah ni, harus tapi wajib engkau makan. Kita pergi sumbat mulut dia habatul sauda. Zalim tu. Allah tak buat gitu. La ikraha fiddin. Agama pun yang kita tahu selamatkan orang dunia akhirat, selamatkan orang dari neraka api kepada, Syekh Sufi saya kata, kita selamatkan berjuta orang daripada api kepada jannah. Tapi tak boleh paksa. La ikraha fiddin. Katabaina rusydu minal ghai. Tiada paksaan dalam agama. Cahaya adalah terang menentang kegelapan. PM dulu buat kerja dia, tapi tak ada pula nak bangkit PM sebelumnya. Ya. Mahathir ni you tengok, tak pernah ungkitkan kebaikan dia. Dia tak pernah kata aku yang selamatkan tahun 98. Saya tengok dia tak suka orang bangkitkan. Bila orang kata kita nak buat hospital nama Mahathir, dia kata tak boleh. Siti Hasmah mereka buat kerana dia tak boleh kontrol nama Siti Hasmah. Orang buat juga. Yayasan Siti Hasmah lah apalah. Dia kata selagi aku hidup, saya tak mau nama Jalan Mahathir, nama sekolah Mahathir. Dia tak nak. Tapi ada orang pergi buat juga. Dia tak bangkit. Mahathir ni seorang salesman yang bagus lah. Dia akan pergi kempen, dia akan kata ini masalah, macam seorang mamak lah. Ini makan saya ini, lu ketagih dia ada ganja, dia ada ketum. Dia macam tu. Dia tak cerita dia punya Kalala punya cerita apa lah. Dia tak ada cerita dia punya Turki ini Asobia apa. Dia tak ada cerita. Ini orang bagus. Macam Apek dulu macam Jack Ma, Apek dulu keluar surat khabar, Apek hacker semua. Saya tak ada cerita. Apek ni Hong Kong, saya tengah buat projek dahsyat ni, hacker. Saya tak ada cerita. Saya fikir macam mana nak buat. PM sekarang more DMM. Dah raut muka, dah nampak tak jujur. Susahlah. Kita tengok tindakan, jangan tengok raut muka. Kerana kita bias kan. Virus COVID semula jadi masuk melalui pernafasan, tiba masuk melalui darah, tak terkejut ke antibody. Virus dia ada kebaikannya. Imunologi ni, virus ni sebenarnya dia RNA tau, not mRNA. Dia RNA, dia sehelai saja daripada DNA, dia masuk, dia kuatkan DNA sebenarnya. Lepas tu kita batuk-batuk untuk buat dia kuat, dia panas untuk buat dia kuat. Yang dalam rumah PM mati macam mana pula? Yalah. Maut ni semua orang akan mati. Kita akan mati. Kita percaya dengan maut. Dan kita menyambut maut. Tengok tentera Salahuddin Ayyubi. Awak nak bertahan. Saya akan hantar tentera sampai pintu kamu. Yang cinta mati. Cinta mati. Mana pergi? Takut mati. Tak apalah, tak takut mati. Janganlah kita. Saya tak suka juga grup ni. IM ni lah. Ni semua takut mati. Dia pun takut mati. Pakai mask. Mask ini betul. Kedua, virus ni menghinggap. Dia hinggap kat mask kita. Kita pegang, hinggap balik. Kita adjust kan. Dia hinggap dan dekat proximity. Tapi virus ni baik. Kuman baik. Kita makan dengan tangan kan. Ada orang, tak apa. Dia basuh dengan tangan sikit kan. Kuman dia ni ada probiotik. Tak boleh dah. Ini KK marah tak bagi. Benda nutrition tak boleh. Kita nak selamatkan nyawa kau. Apa nak buat? Kita bodoh semua. Tapi bila jadi doktor, dia ikat tau. Dulu sumpah doktor, saya buat doktor kerana nak selamatkan nyawa. Bodoh lah. Kerana nak wang. Saya peguam nak memperjuangkan orang yang dizalimi. Bodoh lah. Siapa bayar lebih? Lu kawan siapa? AG alahai. AG baru tukar. Dewan Pendarah Raya baru tukar. Orang cakap, tak ada pun campur tangan. Mahathir campur tangan pun ada. Saya tahu kes Mahathir, tapi dia campur tangan Hasanah. Boleh kerana akhirnya semua baik apa? Sekarang macam mana membuat dengan kes corruption?
dengan harga beras naik. You lawan kartel itu Tan Sri Said Mohtar, tapi tiba naik. Bermakna ada kartel berpindah tangan tau. Tara api tara asap. Habis Maidin tu jujur sangatlah apa kes corruption tu. Semua kes. Kapit naik semua PM kita angkat dulu. Angkat dulu. Semua bekas IGP angkat dulu. Saya tak boleh menang punya lah. Kena tembak punya. Saya angkat. Saya buat macam Dotate tau. Something tau. Yang mati adalah urusan Allah, betul. Tapi sebab kematian itu kerajaan kena bertanggungjawab. Ya. Dalam syariat, you terbunuh orang. Allah yang bunuh. Tak boleh. Ada hukum kisos, hukum hudud. Sebut dalam Quran. Tidak boleh kamu bunuh hanya orang. Hukum Allah kena ada. Macam mana kita buat syariat Allah? Macam mana? Tak baik kan? Tapi pendeta mana? Renovate Putrajaya pun 2 juta lebih. PMX tak renovate Putrajaya. Tak duit tu reno tanda sekolah. Bagus. Tak erti menilai ke? Saya dah cakap bagus. Morning bos, morning. Orang lama ni. Alhamdulillah nak tua dah. Lama nak jalan dah, nak goal. You all semua ambil alih lah. Warisi negara ini. Jaga baik-baik ya. Untuk cucu cicit kamu. Lu sudah musnah. Lu punya pasal. Saya punya anak sudah keluar negara. Saya pun sudah keluar negara. Banyak orang keluar negara. Melayu sekali keluar. Jangan cakap Cina ini lah. You tahu tak duit dihantar balik Bangladesh berapa bilion tak? 90 bilion tau. Pendatang tau. Di Sungai Buloh, Aceh ni, Bangla kontrol macam mana buat? Kalau you jadi bapa, you kena selesai semua masalah anak ni. You cikgu, guru besar kena selesai semua masalah murid tau. You pengurus kena selesai semua masalah syarikat. You PM kena selesai semua masalah negara. Kalau tidak, you campaign apa? Manifesto you cakap apa? Saya ulang, saya capati, malam ni kita menang, esok kita turun. Siapa yang ucap tu? Bukan Apek. Saya tak ucap. Saya akan cakap hari-hari harga barang akan naik, tapi macam mana nak naikkan pendapatan, itu saja. Itu janji manifesto saya. Okey? WHO ban keluar dari WHO. Kalau boleh ya. Satu malam PCR test satu malam dia dapat 8,000 yang. Ridwan, itu berapa kita dapat? 8,000. Dulu berapa? 3,000. Kenapa banyak? Saya tengok beratur orang semua ambil PCR test. Silakan, awak zalim. Walaupun kawan tau. Saya tak kisahlah lu kawan apa baik kalau you zalim, saya cakap lah. Kerana apa? Depan Allah tahu. Tuan, terima kasih Tuan tolong saya. Bagi saya rumah duduk. Bagi saya makan selaku musafir. Saya doakan Allah ampun Tuan. Saya doa Allah bagi ganjaran rahmat. Tapi Tuan buat ini zalim Tuan. Ini bukan ada penyakit. Ini kartel mereka sokong kamu Tuan. Kita kena satukan rakyat. Buat kartel sendiri. PMF kita kena hantar sampai Guangzhou. Apek sudah pergi Guangzhou. Boleh. Kita boleh atok lah. Orang kita bijak-bijak lah. Nak musnahkan, tapi kena musnahkan ubat konvensional dulu. Ini sebelum lagi pergi cek darah pula. Darah gula. Tak payah cek darah gula. Jangan makan gula. Tengok saya makan ketum. Boleh ke sebut ketum? Tak salah kan? Ketum. Saya ambil. Saya sampai kampung. Ada ketum kah? Ada. Minta sikit. Kita bayar. Patutlah Dr. Malam menyalak bila baca kenyataan Dr. Roland. Ini dua doktor ni biar dia gaduh, tapi saya sokong Dr. Roland. Tapi saya nak jumpa Dr. Mala juga. Saya miss jumpa Dr. Roland. Semalam mereka jumpa Dr. Roland. Saya minta lain kali jumpa Dr. Roland. Saya mau jumpa Dr. Roland. Saya nak cium tangan dia lah. Doktor yang berani. Tak kisah dia Islam ke tak ada Islam, tapi Nabi begitu tau. Kita kena ikut cara Nabi. Dr. Mala bukan kata dia merepek. Walaupun dia merepek, tapi kita nak tangkap hujah dia. Nak tanya dia. Ini, you vaksin orang, dah statistik 3 tahun ni. Berapa mayat berkelimpangan yang tak vaksin? Berapa yang vaksin tu berapa masalah? Kita kena adil. Sekarang, kartel ubat lah. Big Pharma. Lu Google Big Pharma, macam-macam muntah keluar tau. Lu Google tu Rockefeller, lu Google itu WHO, lu Google banyak itu IV, banyak. Saya dah baca semua. Cuma saya tak besar-besarkan kerana Zulkifli dah ada,
PPIM dah ada, Norashikin dah ada. Lebih dari itu, mereka sampai chemtrail lah, bumi lepel lah, itu dah over. Saya tak suka over. Saya pergi objektif, straight to the point. Patutlah, okey. Panadol pun tak boleh tinggal ni, nak musnah WHO. Panadol saya tak ambil. Alhamdulillah, saya jarang sakit kepala. Dulu pernah sakit kan, saya terpaksa ambil Panadol untuk tahan lah. Kalau terlalu sakit, lu ambil lah. Tapi saya baca Panadol lah, dia cakap, you ambil banyak sangat. Ambil sikit tak apa. You boleh rosak. Sebenarnya semua rosak buah pinggan tau. Bukan buah pinggan. Hati. Liver. Semua ubat boleh rosakkan liver kalau ambil banyak. Semua barang banyak bagus pun boleh rosakkan buah pinggang kita. Semua. You makan banyak sangat pun boleh rosakkan hati kamu. Faham tak? Semua benda ada toksik. Cuma Panadol ni dia painkiller lah. Kalau you terlalu sakit, morfin lagi bagus. Tapi bahaya morfin. Dadah. Ganja sepatut dihalalkan. Saya pergi ke Thailand baru ni, saya kena ban TikTok bila saya cerita ganja. Saya tunjuk pokok ganja, pop, alamak. Sebulan kemudian baru dia kasih balik. Saya cakap saya Thailand lah, sawadikap, dia kasih balik. Tapi kita lebih suka natural. Tadi saya pergi exercise pagi tadi, sekarang 10.40, tak buat kerja lagi. Saya 8 pagi saya sudah pergi exercise, berjemur. Saya buka baju, tengok dulu lah, tak ada awet-awet amoy buka baju berjemur, saya angkat saya jalan kaki ayam kerana saya tak mau sakit. Tapi sakit akan datang juga, kita tahu. Pertama stres, jangan stres. Bernapas sampai. Okey, banyak mesej kita tengok. Betul, top date dalam diam dia jasa dia hidup zaman dulu. Okey, jasa dia dah lalu, dia tak ungkitkan, dia cuma nak betulkan. Biar dia, kita dengar. Pet ni walatok ke? Yelah, walatok. Saya faham apa yang Apek maksudkan. Okey, brother. Assalamualaikum Apek. Waalaikumsalam. Betul, sumpah dunia boleh langgar, manusia boleh berbolak-balik hatinya. Ya. Kita mesti berujar lah. Saya tak tahu saya ahli syurga. Surah Al-Aqaf ayat 9. Nabi kata, saya bukan Nabi pertama. Bermakna apa? Semua Nabi kena yang sama. Saya tak tahu apa akan berlaku kepada saya esok. Malah cakap tapi anak dia kaya raya. Ya, anak dia sakau lah. Dakwa anak-anak dia. Dakwa. Kalau saya PM cucu dia pun saya dakwa. Madi lu duduk diam-diam. Lu tak ada kaya kan? Lu pencing kan? Saya ada pencing saja. Saya mana ada duit. Saya beli tanah pun pencing. Kita cek betul kan? Itu tanah dia punya, dia beli pencing. Okey, anak dia kaya bilion. Tak payah tanya dia. Dia tak salah. Dia tak salah. Anak dia Mozart ni kita tanya. Mana lu dapat itu? Tapi public listed semua rekod ada. Susah juga nak bukti kan. Apa? Ling Guan Eng dulu lah. Dia tangkap Ling Guan Eng dulu. Kalau kau ada anak kaya macam ni. Anak saya tak kaya, saya beritahu sekarang. Ketika saya jadi PM, tiba dia jadi billionaire, wajib disiasat. Wajib lah. Come on lah brother. Come on lah. Kita jadi negara baik kan. Di China dia ada polis, dia ada polis komersial tau. Kita boleh buat di sini. Polis komersial ni, dia masuk syarikat you, dia check habis akaun tau. Dia check lah, cari bukti, bukan kata you salah. Kalau tiba-tiba saya ada berbilion dolar, polis boleh masuk pejabat saya, dia tengok. Check. Jangan suruh dia check. Kalau tak jumpa salah saya pecat kau. Tapi tak boleh lah. Ini kena lapor kepada Agung. Saya nak check Agung, ada tribunal dia. Okey? Parlimen pun mesti ada kuasa. Ahli-ahli parlimen semua boleh soal AG. Sebaik-baiknya AG di bawah parlimen, bawah kabilah peguam. Okay? Dia lapor AG. Jadi biar parlimen melantik, macam melantik speaker kan. Mereka juga melantik ketua hakim. Kenapa ketua hakim ni sekarang direkomend oleh Perdana Menteri? Tak boleh. Kerana dia libatkan 3 kuasa. Raja dia tak boleh masuk campur, kehakiman dia tak boleh masuk campur. Jadi eksekutif macam mana tak boleh masuk campur. Hakim mesti undi sesama sendiri, dengan majlis peguam dia bergaduh kat sana. Kerana ahli legislatif, Dewan Negara, Dewan Rakyat adalah mahkamah rakyat. Jadi mereka ada kuasa kerana demokrasi, orang lantik ini wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat adalah hakim, Dewan Senat, Dewan Negara lah. Biar Dewan Senat ini dilantik oleh rakyat juga. Okey, kalau tidak tak guna. Dewan Senat melantik ketua hakim, melantik peguam negara. Dewan Rakyat boleh soalkan. Dia buat undang-undang. Okey? Okey, dah cantik lah.
Jadi apa masalah? Kalau kau ada anak, okey. Advice 30 age life. Okey. Anak kaya pak yang kena tuduh. Yalah, betul. Tangkap anak dia. Bukan tangkaplah, bicara anak dia. 2013. Peningkatan penting. Ya. Tingkatkan peningkatan. Terima kasih doa semua. Saudara pun sama saya doakan. Saya bagi satu orang 1 juta. Okey, bagus. Undilah dia ni, Austin jadi Perdana Menteri. Lu sampai bankrupt nanti. Kalau saya PM harga beras turun. Kalau saya PM harga beras free. Zakat lah. Ni saya ada satu kambing beras dalam rumah saya. Orang letak suruh saya cari asnaf. Sampai sekarang setahun saya tak jumpa. Ada siapa asnaf datang rumah saya bagi kambing beras tu Tengok kambing beras tu. Takkan tak ingat siapa yang cakap. Okey. Simbang kari kari sedap apa? Anwar tak something macam Mahathir. Something okey. Apek ada cakap tadi kan, ada pakar dapat RM8K satu malam. Ini Dr. Mustafa Ali Muhammad dia beritahu, berjuta mereka dapat. Kalau you bahagian virologi, Pfizer yang bagi. Dia sponsor daripada Pfizer. Dia datang, doktor kita bagi grant berapa? 1 juta. Lu tak hanya ya. Terbang business class tau. Dia sponsor daripada Pfizer. Dia datang, doktor kita bagi grant berapa? 1 juta. Lu tak hanya ya. Terbang business class tau. Dr. Mustafa beritahu. Limousine datang kutip dia. Dia kata, saya tak mau limousine lah. Saya dan isteri saya naik taksi saja. Limousine. Dia boleh panggil 3,000 doktor. Seluruh dunia duduk satu conference. Satu orang semua business class. Pfizer bayar tau berbilion. Apa you buat? Kalau orang bayar apek lah pergi China. Orang bayar apek lah. Jumpa Jack Ma, Xi Jinping semua. China bagus. Banyak bagus. Ya. Lalu tengok tu Stephen Chow. Dia kasih wang saja. Boleh merokok semua. Kau tidak kena tembak mati. Itu adalah panggil apa? Parodi lah. Itu satira lah. Parodi tunjuk wang. Tapi komedi lah. Itu Stephen Chow banyak lucu. Orang mau tembak dia, tengok ada wang kasih rokok sama dia. Saja ni tak logik punya cerita lah. Apa yang dia cakap tadi, ada pakar dia lah. Orang lama makan petua dia, tak perlu pun kajian ubi. Ya betul, ini saya percaya. Puasa, alhamdulillah, saya cakap sebagai orang bukan Islam. Bila masuk Islam, saya takut puasa tau. Mula-mula puasa, saya pergi, dia cakap boleh try dulu. Apa? Try? Sunat. Saya lah di Semabuk Melaka tahun 80 awal. Saya masuk Islam. Januari 12 tahun 80. Jadi, orang kata dalam bulan Mac ke apa? Bulan Ramadan lah masa tu tahun 80. 30 hari puasa. Saya terkejut. 30 hari lah. Saya 1 hari pun tak ada lepas. Saya pun praktis lah. So pagi bangun dia cakap tak boleh minum pagi. Tak boleh minum pagi lah. Kasih kopi sikit. Saya minum kopi dulu. Saya puasa sunat. Saya minum kopi dulu. Lepas Zuhur tu tak boleh makan tu. Saya balik waktu Zuhur kan. Saya terlentang. Abang kak saya pun cakap, buka lah. Saya pun buka. Tak jadi puasa sunat. Sampai perkim. Dalam sebulan lagi ni bulan puasa Ramadan 30 hari. Saya pun panik tau. Alamak, puasa ni. Tapi sebagai seorang Islam, kita wajib puasa kan? Saya nak puasa. Saya solat. Lepas tu, puasa sunat lagi. Sampai waktu asal dah terlentang aku. Ustaz pun cakap, haram kamu berpuasa ni. Engkau dah nanti. Saya buka puasa. Maknanya saya gagal puasa sunat. Sampai Ramadan pertama, itulah mukjizat. Ramadan pertama, ada orang masak untuk kita sahur lah. Ini cocek-ceceng yang popek-popek kat dapur lah. Lelaki ni yang lembut-lembut ni. Ada geng macam tu. Kat perkim. Masak dah hidang. Kejut kita bangun. Hidang semua kita mau makan sahur. Saya tidur. Bangun tengok semua orang. Tak ada makan. Hari pertama puasa. Masya Allah. Saya kata, saya boleh lah berpuasa. Lepas tu bila buka puasa kan, makan sikit kenyang. Hari kedua. 30 hari. Okey je puasa kita. Dan rasa sihat. Awet muda. Ramai girlfriend. Lepas tu puasa sunat 6. Orang kata puasa sunat 6 macam pahala kamu puasa setahun. Sunat pertama boleh. Sunat Syawal 2 boleh. Sunat 3 boleh. Sunat 4 boleh. Sunat 5 boleh. Sunat 6 tak boleh.
Alamak, miss. Try tahun depan. Sama juga. Sunat 1 boleh, sunat 2 boleh, sunat 3 boleh, sunat 4 dah tak boleh. Makin down. Berpuluh tahun saya tak dapat sunat 6. Sehingga saya amalkan diet keto. Tinggikan lemak, tak ada karbohidrat, kurangkan karbohidrat. Ambil daripada kentang, ambil daripada fiber. Tak ada gula, tak ada nasi putih. Puasa 6 di Syalam 5 tahun dulu, syuk, direct. Puasa 6. Boleh. Puasa ni mudah. Kerana kita lapar, kerana gula. Ini gejala gula. Okay? Thank you, Gifton. XTP apa lagi cerita? Pro undi Tambun mencurigakan. Okay. Buka lah. Undi semula. Pendapat apa berapa lama tempoh masa Malaysia nak pulihkan? Ini soalan bagus. Ni Pak Nujum ni. Okey. Ini Barat dulu mau jatuhkan kita 98, lu dengan 15 kali, dia naikkan kita punya duit daripada 2.6 jadi 3, 3.8, 4.8, Mahathir dah masuk campur. Ini sekarang dia buat slow. Kita dah 4.7. Saya tanya semalam, boleh hentam 5 tak? Pasal kalau dia hentam 4.7, dia pergi 5. Kalau dia sentuh 5, kalau PM tak ada buat apa, dia naikkan lagi interest rate, mampu sama keadaan 98. Bukan pulih ekonomi, lingkup ekonomi kita. Kita nak tunggu. Baik, kita sama-sama tunggu. Sama-sama tunggu. Terhadap Thai baht kita jatuh 30% now. Kalau kita go into meltdown, currency meltdown, dan Mahathir tak ada, Allah bantu kita lah. Bukan kita ada, kita tawakal ke Allah. You simpan emas pun tak guna, saya beritahu. Dalam meltdown, you simpan apa pun tak guna. You duduk gua pun tak guna. Hidup mana tak guna. You jangan duduk negara ini. Itu dah saya cakap. Okey, macam mana nak pulihkan? Berapa lama? Lama 5 tahun tak boleh. Dia kena drastik. Okey, pertama dia kena ambil kuasa besar. Negara China ni dia kena bawa Xi Jinping turun. Xi Jinping turun, tukar ekonomi kita. Banyakkan syarikat China, BYD semua bawa. Tak apa nak pakai Tesla semua. BYD semua bawa. China punya teknologi semua pindah kat sini. Bagi skim dia. Buat MSC lain. Kalau PM lah. Mahathir buat MSC teknologi, kita buat MSC China punya. Kasih satu. Lu buat itu Forest City. Lain punya Forest City. China City lain. Dia bukan untuk spekulator, untuk buat hartanah. Tidak, untuk teknologi. Pindah teknologi kat orang kita. Kawinkan, Alibaba kan. Panggil Jack Ma semua. Ni Apek. Dia Jack Ma macam rupa Apek kan. Bukan Apek macam dia. Kita. Ada nasi lemak. Tak boleh. Aiskrim pun ada. So, saya macam drastik tau. Lepas tu, bawa pelabur jadi duit Malaysia mesti naik. Kawinkan dengan yuan. Masuk BRICS. BRICS kan. 40 negara masuk. Malaysia masuk. Halo, Xi Jinping kita mau masuk Lu punya kartel BRICS Lu tak ada kosong Amerika. Amerika busuk lah. Macam lah. Habis ini Spratly semua, kita tolong lu lah. Lu gali minyak kasih kita 20% lah. Ini macam lah. Kita kena drastik. Kalau macam tu, mungkin 1-2 tu, tapi Anwar boleh lah. Lama lu punya, saya kena suppress lah. Saya tak ada masuk FYP. Saya bukan viral punya orang. Saya bukan populis. Saya buat kandungan mesti berisi punya. Itu pun orang hentam, itu pun orang halangan. Tak apa. Ini risiko berjuang. Bunuh atau dibunuh, ya. Itu macam lah. Tak ada bunuh apalah. Tak ada jiwa pemerintah, ya. Okey. Bergaduh retorik. You banding Tun dengan Das itu, tengok Tun pegang Malaysia, umur dia berapa. Bukan soal umur. Tengok Donald Trump berapa, tengok itu Ronald Reagan berapa. Tak boleh. Jangan tengok umur lah. Tengok prestasi kerja lah. Macam kita ambil pekerja, saya tak kisah budak tu 12 tahun ke, 20 tahun ke, 80 tahun ke. Saya tengok, lu boleh program ini Java, bahasa Jawa. Kita bahasa Jawa gapo. Angka cerita waktu tu Mahathir hantar bantuan di Bosnia dulu. Yalah, itu tak payah cerita, orang sudah tahu. Saya tak mau bangkit. Saya tak suka ungkit-ungkit. Dia pun tak suka ungkit-ungkit. Mahathir ada prinsip. Dia berani cakap kalau Barat. Itu yang dunia hormat dia. Barat pun segan dengan dia tau. Dia boleh cakap lah. Hypocrite. Siapa yang berani cakap tu? Dunia ketiga. Dia cakap hypocrite. Kalau tanah boleh lu buat apa? Itu Ireland IRA. Lu tangkap IAC macam. You tengok dia dengan BBC. Mahathir dengan BBC London kan. Tengok cara dia pegang kerusi. PMA kita macam mana?
Bukan saya nak compare. Maksud saya, kita nak bangga PM kita bila depan kan, bila pemberita tanya lah, engkau guna undang-undang, daripada undang siapa kita ambil? British. Kalau orang menggugat keselamatan, macam mana kita buat? Lu buat macam mana? IRA lu buat macam mana? Guantanamo Bay lu buat macam mana? Lu hentam Iraq macam mana? Bagi gas lah. Baru orang cakap Allahu Akbar lagi macam. Kerana Saddam Hussein kena disenyapkan, dilenyapkan. Gaddafi dia, saya pergi Libya 2 kali lah sebelum selepas perang lah. Dilenyapkan, dibunuh, dicincang dengan zalim sekali. Siapa bersuara untuk mereka? Orang barat juga sekarang. Orang Islam kita tak ada. Lu jangan soal kita ya. Ni macam dia berani tau. Dan dia kerja tau. Malah dia ni kerja dia on top of it tau. Okey, kawal duit wang. Dia kerja, dia duduk pejabat sampai malam tau. Orang kena tunggu dia. Dia macam Jepun lah. Dia buat kerja. Dia yang punch card tau. Dia ambil alih Gatri. You sangka ambil alih Gatri, down rate tu senang kat stock market. You sangka orang Yahudi ni semua, Israel ni, you tengok dia punya jet datang, you menyusup dan gelap, dia sangka dia tak perasan. Ni orang Melayu nak pergi buat apa? Nak beli Gatri je. Nak ambil je arisan bagi Saindawi je. Bam, down rate. Malaysia sapu tau. Mereka jatuhkan harga tin tau. British counter tau. Dia jatuhkan tin kita sampai tergantung lah. You nak lawan kita orang putih, kita candukan awak semua. Ini orang putih tak ada kesian sama kita. Kenapa kita mau kesian sama dia? Apa tahu tu nak buat apa kalau mi down sekarang ni. Dia tahu fundamental tentang bisnes. Bisnes mesti jalan. Hutang tak apa. Kasih orang ni boleh jual. Lu nak berhutang untuk kedai burger mesti buka. Hari-hari mesti jual burger. Lu buat sate, hari-hari mesti buat. Lu buat ayam, hari-hari mesti sembelih ayam. Kalau tak ada, duit tak mengalir. Ekonomi lah duit pengaliran wang. Bukan keluar. Keluar masuk. Ini macam mana? Apa antara negara yang best untuk pindah? Saya, pindah negara lagi miskin dari kita. Indonesia, Filipina pun boleh. Thailand, selatan Thailand. Okey macam ni. Tengok kewangan you lah. Negara yang bagus untuk undang-undang kita, hak kemanusiaan, Jepun. Jepun tak paksa orang. Sekarang tak paksa. Yang orang bersuara kuat lah. Saya suka banyak negara tau. Rusia, saya pernah pergi. Afrika Selatan cantik sekali. Tapi banyak ni senapang. Saya tengok tunjuk bawah. Negara yang bagus. Saya suka kalau ada saudara di Indonesia kan, bagus juga ulang alik Indonesia. Thailand ulang alik. Saya ada keluarga angkat saya, tuan rumah ni. Si ulang alik itu Thailand Patani dia punya menantu kat sana lah. Tapi macam Anwar Ibrahim kata, jangan lari. Dulu masa saya nak pergi perang Afghanistan, saya jumpa Anwar Ibrahim tahun 81 lah. Akhir 81. Tahun 81. Dia jawab, jangan pergi. Kita ada perang yang lebih besar di sini. Dia bestnya Anwar Ibrahim. Antara negara yang best untuk pindah. Sarawak okey, Sabah orang okey. Dia anti Semenanjung tu saya dah tahu. Saya jumpa dia kan. Dia cakap, lu kenapa tak anti saya? Saya cakap, lu macam Cina. Cina sandarkan kontrol semua. Dia sama Cina lah. Pairing. Itu satu lah. Tapi kita kena selalu berjalan lah musafir. Turki boleh, Afrika boleh, India, BRICS, negara-negara BRICS, berniaga, berdagang. Jadi saudagar. Jangan mustautin. Kita akan nyanya, ditindas. Terima kasih yang bagi-bagi semua. Kesan dia kalau trend indeks saham turun macam mana sekarang ya. Ni saham ni banyak haram. Macam mana membuatkin lah. Itu sebab kita kena kaji lah. Ekonomi reformasi lah. Kita kena produce. Kalau you selalu produce barang lah, walaupun you jual mancis. Ini Cina punya kepercayaan. Walaupun you jual mancis, walaupun you jual lighter, ada orang beli, lu selamat. Lu duduk dalam kebun, lu duduk kat gua, tapi lu tak ada jual beli barang, buat apa tu saudagar, buat akar kayu kan, you susah. Lu nak beli apa? Lu ada emas saja. Macam mana mau tukar jadi wang? Macam mana tukar jadi barang? Ya, you mesti ada fulus. You mesti pragmatis. You tengok Afghan semua, tak boleh sebut, saya kena ban bila saya sebut. Apa senjata dia pakai semua kan. Waalaikumsalam. Klon, Chor. Tuan Apek nak tanya, kata sebelum ni PMS, okey bagus, saya tengok dalam YouTube Apek ajalah. Mahdi pandai counter game. Yalah, dia macam Trump, Muhammad Ali, dia macam Muhammad Ali.
Muhammad Ali dia lawan dengan Josh Foreman, Josh Fraser, Anwar macam tu lah. Hebat tau. So. Siapa lagi? Ken Norton. Muhammad Ali, pak, dia guna otak. Dia tak boleh outbox Josh Foreman. Josh Foreman terlalu kuat. Dia simpan tenaga. Dia bagi penat. Ini yang Mahdi buat sekarang. Ini Sunzer lah. Art of War. Tak guna cerita lagi pasal Dr. M. Setuju? Sekarang ni cerita PMA. Ini saya cerita PMA lah. Kalau mau keluar dari masalah, stop cerita politik. Okay, stop. Kalau boleh stop lah. Tak guna cerita bagi pasal Dr. M. Sekarang ni cerita PMX hal. Kalau mau keluar dari masalah, stop. Okey lah. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu saja. Okey, itu saja. Okey. Sekian sajalah. Kita berhenti di sini. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Teruskan ke? Yalah, kita bincang. Saya bincang. Tadi saya baru post tentang sekolah Cina. Dia tanya banyak. Ini isu sensitif. Saya ada idea saya. Saya rasa kita kena ambil kesempatan orang-orang Cina ni. Kerana mereka boleh jadi jambatan kita dan bawa kita negara Cina. Begitu juga orang India. Kerana dua benua ni terbesar. Allah dah bagi Malaysia ni kedudukan istimewa. Mana ada negara dengan rakyat sebagian besarnya India dan China. Memang Allah rahmati. Tapi kita tak tahu. Kita bukan malaikat Jibril. Kita tak tahu. Jadi kita tafakur. Yang penting kita tafakur. Kita tenang. Ya. Nak marah apa tak apa. Tapi jangan marah pencipta. Kita tenang. Kita fikir. Kenapa pencipta lakukan kita demikian. Tun M pun. Hidup pun. Dia dah 98. Dia akan meninggal. Saya dengar dia nak bertanding di Kemaman. Ini Sunzer. Dia masuk. Dia boleh terbalikkan kerusi. Maknanya dia return of Mahathir tau. Jangan bagi dia bertanding. Sudah. Waalaikumsalam. Okey, next time lah Uncle sudah nak jalan. Uncle banyak kerja. Tapi Uncle suka kerana jemaah ni penting. Uncle banyak kerja. Uncle punya kerja besar punya tau. Boleh sampai Jack Ma semua. Tapi Uncle boleh stop kerana demi untuk jemaah. Syed Saddiq Sejuai. Bagi dia Chan. Rafizi bagi dia. Kalau saya, Rafizi kita kasih PM. 1 terma. 100 hari nak tengok perubahan. Tak ada, lu baik letak jawatan lah. Tak ada malu. Umur berapa Uncle? Uncle sudah 6 siri lah. Ya. Apa San? Alan Tam. Ada calon kah? Apek. Mau cari calon lagi lah. Ada kah? Sebab ada tolong PM lah. Nanti kita bersama-sama memperjuangkan lagi kuat kita. Bukan kasih lemah. Kasih lemah tak mahu. Kasih makin kuat. Okey. Sekian saja saudara semua. Saya akan cuba upload ni kepada upload kepada mana? Upload kepada YouTube nanti. Okey. KJ. Dia perlu dibicara 2 kes. Satu, kronismanya, kekayaan dia sebagai SIL, son-in-law. Banyak projek lah kita dengar. Tapi kita syaki, kita andaikan. Mesti dibicarakan. Dia pun kaya raya. Okey? Kedua, KKM punya kerja yang dia kata susahkan orang semua, dia cuba ni. Tak lah. Lu kena tanggung. Maaf lah. Kalau you orang baik, you buat salah, you kena dibicara. Sangka KJ ke seorang saja? Macam pemain badminton, sangka Miss Poon saja. Miss Poon saya punya abang tau di VI tu. Razif adik dia, 1 tahun lebih muda dari saya. Dia belanja aku goreng pisang tau. Razif Siddiq. Baru masuk. Tak apa. Kita akan sambung lagi. Apek kena habiskan kod. Apek kena upload kat China satu movie. Lepas tu dapat kontrak. Apek belanja 2-3 jam. Lepas tu Apek musafir. Apek live daripada Vietnam, Thailand semua. China, Guangzhou. Mereka siapkan ni. Projek saya di Guangzhou. Saya dah pergi sana. Siapa nak ikut boleh? Sebenarnya bulan ini ada Guangzhou Fair. Setiap tahun 2 kali. Shanghai pun ada fair untuk robotik. Beijing semua AI punya lah. So kita kena berubah. Rusia dengan perang dengan Ukraine kita tak tahu, tapi akan bankruptkan Rusia juga. China mengambil alih sebagai kuasa dunia. Amerika pun bankrupt, NATO semua Eropah. Dan China di belakang Putin sekarang memasuki Afrika. Dan saya dengar berita Rusia sekarang berani hantar 2 bomba nuklear kepada Venezuela, bermakna China di belakang. Ya, itu dia sebenarnya politik kita. Alhamdulillah, amat bersyukur kita hidup di zaman ini. Kita menyaksikan pelbagai permainan, tapi kita kena ingat ayat Allah, inna awliya la khawfun alaihim walahum yazanun. Bahawa sesungguhnya wali-wali Allah ini tidak takut dan tidak bimbang.
Tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey. Dan surah Al-Mulk ayat kedua. Allazi khalaqu mauta wa hayat untuk uji ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan maut, iaitu kita akan dimatikan. Wa hayat, dihidup, bangkitkan. Kiamah itu bangkitkan, bukan kehancuran dunia. Sambung. Kerana Allah jadikan demikian untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Siapa antara kita paling amalan baik? Bahasa apek bagus tak? Bagi makan sikit. Hati bagus tak? Bagi makan sikit. Ada sedekah tak? Bagi makan lebih. Ada anjurkan perpaduan sesama orang beriman. Itu taat kepada Allah. Allah bagi pengampunan. Begitu. Ya? Ada bagi nasihat yang baik tak? Ada bagi masalah orang pening tak? Itu tak baiklah. Saya minta maaf. Boleh hafal terima kasih. Alhamdulillah. Hafal ayat Quran ni. Saya tak tahu macam nak cerita saya punya kebahagiaan tau. Bila dulu saya masuk Islam tahun 80, saya berhenti. Masa tu saya susah hati lah, keluarga bercerai. Ibu ayah saya sedih lah, berdarah, peristiwa berdarah. Saya umur 17. Saya rasa nak bunuh diri tau. Saya rasa tak ada guna hidup lah. Hidup pun susah, mati pun susah. Nah, jadi bila saya jumpa Islam, saya masuk Islam, saya jumpa Quran, apa orang baca dulu meratip-ratip, saya tak tahu. Bila saya baca bahasa Arab punya mudah tau. Lepas tu saya belajar lah, seorang ustaz Hafiz dia ajar kita kat kelas berkim, sampai saya hafal alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal muttaqin. Dulu tak lancar. Dulu Fatihah pun saya alhamdulillah rabbil alamin satu-satu, kesian orang kata baca Fatihah, aku slow aja. Lepas sebulan, lepas 2 bulan, sambil baca allazina yu'minuna bil ghaibi yaqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dengan makna sekali lah bila baca, masya-Allah. Sadaqallahul azim. Cantik. Saya bawa ke padri tau. Saya bawa ke orang Kristian tau. Ni aku dah jumpa ni. Mereka kata ayat syaitan. Patutnya ayat syaitan. Tapi tak kisahlah. Kerana ayat seterusnya. Innal ladzina kafaru wa sa'wa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu beritahu orang kapiak ni, ke tak beritahu, mereka tak akan beriman. Saya beritahu ke mereka. Dia cakap ini tiru Nabi Musa. Mana ada Nabi Musa? Bible. Aku hafal Bible. Mana tunjuk saya dalam Bible Nabi Musa cakap, Moses cakap macam ni. Kantoi orang ni semua. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Itu munafik. Depan orang dia kata aku beriman, tapi tak beriman. Jadi alhamdulillah lah. Saya anggap semua daripada Allah. Tak ada satu pun daripada kita. Kerana kita pada asal dan asasnya tidak wujud. La wujud. Hanya Allah Ahad, Esa, hidup Al-Hayyum Al-Qayyum. Kita bergantung sepenuhnya pada dia. Tapi Allah bagi kita akal, bagi kita ilmu, bagi kita pengajaran. Sahabat-sahabat, guru-guru, mentor-mentor. Tak kisah siapa. Tak kisah siapa. Kerana Allah menguasai segala ilmu. Ya, alamal Quran, alamal insana bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Dia yang memberi tahu kita dengan kalam, simbol, alat, internet pun kalam dia, dan ajar apa tak tahu. Ini yang dia isytiar kepada Adam, nama-nama segala barang. Sekarang kita tahu banyak nama. Sampai teleskop pergi semua sana ini. Sampai elektron, foton, sampai bison semua kita tahu. Kuantum fizik semua. String teori semua kerana Allah. Yang bergaduh. Illa izni, illa ilmi, syai ilmihi bila bimasya. Kita tak boleh tahu. Melainkan dengan kehendak dia. Internet ada jin apa? Jin tak ada power. Jin ada jin. Tapi saya belajar dari surah Al-Jin, dia tak ada power. Bila dia dengar ayat Quran, dia sampaikan kepada jin lain. Itu surah Al-Jin. Jadi kita baca ayat Quran, dia panggil tentera jin lah.
dia tak ada power. Kerana Allah tak benarkan amalan manusia diatasi oleh jin atau malaikat. Kerana di akhirat besok susah mau itu fal lah. Lu punya fal susah mau dihitung lah. Ini fal Jibril ke fal Muhammad? Tak, Muhammad. Itu macam. Faham tak? You tak boleh amalan you diatasi orang lain untuk dipertanggungjawabkan. Awak akan soal bagi diri kamu. Tak ada sesiapa menanggung beban orang lain di akhirat esok atau orang tuanya. Itu sebab jin tak ada power. Sihir tak boleh buat apa melainkan khayalan kamu. Ini adalah surah mengenai Nabi Musa dengan tongkatnya berdepan dengan silap mata. Surah Al-Baqarah ayat 108 ke 102 mengenai Harut Marut. Baca 15 kali. Dan banyak saya sudah share. Terima kasih yang bertanya, dan saya masih belajar. Saya masih tanya ustaz-ustaz. Walaupun saya bergaduh dengan mereka, saya masih tanya. Sesiapa yang berilmu, hak ilmu daripada Allah, wajib kamu sampaikan. Kita tak tahu kita makhluk manusia, makhluk terbaik yang Allah cipta. Ada tak sebut? Ada. Wattini wa zaitun wa turi. Dia begini. Dia jadikan manusia ni terbaik. Dia mesti tahu. Kerana Allah kata khawkus sama sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi semua. Di mana tempat manusia? Kita mesti tahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal. Dia ada syarat. Dijadikan jahil. Wattini wa zaitun wa turi sini wa hadza balad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebaik-baik excellent. Lepas tu dijatuhkan seburuk-buruknya. Dia ada yin dan yang dia, ya. Okey, sekian. Terima kasih semua. Ini rekod ni 100 lebih. Alhamdulillah. Kita sokong, kita bawa perubahan, kita bawa doa untuk orang kita jadi orang lebih baik daripada semalam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.